الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبعد. Saya muliakan Fadil pengurusi majlis, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para pelajar, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala bagi memulakan pengajian kita yang pertama, daurah bagi kitab Tarjis Liwa' Mu'allam bi Mawatinis Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Liwa' Mu'allam yang dikarang oleh Al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah saya jadikan dalam bentuk syair. Ini kitab asalnya, Al-Liwa'ul Mu'allam bi Mawatinis Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab asal dalam bentuk susunan dalam bentuk hadis serta penerangan dan syarahan daripada Al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri radhiyallahu ta'ala anhu, yang nama beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Qutbuddin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah Al-Qaidri Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wafat pada tahun 894 Hijriah, lahir pada tahun 821 Hijriah. Maknanya lebih kurang 600 tahun atau 500 tahun lebih, hampir dengan zaman kita sekarang. Beliau telah pergi meninggalkan kita. Dan kitab ini kitab yang barakah. Dia hampir lebih kurang sama dengan kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Qaulul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi', dan juga Jala'ul Al-Afham yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim, yang menyusun khusus berkenaan dengan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Qaulul Badi' dan Jala'ul Afham itu lebih luas perbahasannya. Yang paling luas sekali adalah Qaulul Badi', yakni kitab yang ada di tangan saya sekarang ini Qaulul Badi' karangan Al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu anhu, yang merupakan murid kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib Fathul Bari. Dalam kitab Al-Imam Qutbuddin Qaidri dikhususkan tempat-tempat yang disunatkan kita melazimi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kerana kitab ini tebal dalam bahasa Arab dan perbahasan ilmu hadis, ilmu rijal, dan kemudian hukum-hukum fiqh dibahas oleh beliau dengan tuntas, maka saya mengambil peluang untuk membuat nota. Saya jadikan kitab ni sebenarnya hakikatnya nota bagi saya sendirilah, untuk mengingati tempat-tempat yang disunatkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau menyusun secara khusus berkenaan dengan tempat selawat. Manakala Imam Sakhawi, Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab mereka disusun pada fasal yang tertentu, yang umum tentang selawat. Kemudian ada fasal yang diletakkan khusus untuk berselawat kepada Nabi, di mana tempat yang disunatkan kita selawat. Malah Imam As-Sakhawi dalam Qaulul Badi' meletakkan beberapa tempat yang lebih banyak daripada apa yang disenaraikan oleh Al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri radhiyallahu anhu. Dan As-Sakhawi juga wafat lebih lewat daripada beliau. Imam Qutbuddin Qaidri 894, Al-Imam As-Sakhawi 902 Hijriah. Jadi
beza lebih kurang dalam 6 ataupun 8 tahun perbezaan di antara mereka, dan kemungkinan bertemu boleh jadi kerana kedua-duanya di Mesir wafat. Imam As-Sakhawi di Mesir, Al-Imam Qaidri juga di Mesir. Jadi mereka, tak istilah saya, adalah murid kepada guru atau teman sesama mereka. Maksudnya pertemanan dalam pengajian mereka ketika belajar dengan para guru, khususnya di Al-Azhar dan di Mesir pada ketika dulu. Tamam. Jadi disebabkan kerana kitab ni perbahasannya agak luas, jadi saya melihat perlu untuk saya ringkaskan kitab ini dalam bentuk syair, khususnya bagi menjadi panduan kepada kita bangsa Melayu untuk mengambil terus pandangan tanpa diluaskan pada sudut perbahasan. Jadi perlu kepada syarahan, kitab ini perlu kepada syarahan. Kitab ini saya siap menulisnya pada ketika mana permulaan Covid 2020. Waktu saya balik daripada Mesir, ditempatkan di Ibis Hotel dekat dengan KLCC itu. Kami 2 minggu di situ. Dari dalam tempoh 2 minggu tu, saya dengan anak saya Muhammad Abu Nur, kami satu bilik. Isteri saya dengan anak-anak kecil saya lagi duduk di bilik satu lagi, bertentangan dengan bilik kami kerana diasingkan. Jadi saya ambil peluang untuk mengarang 2 buah kitab, dan selesai pada masa 14 hari tersebut 2 buah kitab. Yang pertama, kitab Tarjis Liwa' Mu'allam ini siap dalam tempoh lebih kurang 2 hari ataupun 4 hari. 4 hari lebih kurang siap. Kemudian saya sambung pula dengan karangan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Alfiyatis Sirah An-Nabawiyah, iaitu 1000 bait syair tentang sirah Nabi SAW yang lengkap. Ada 1000 rangkap syair dalam Bahar Rajas, sama macam kitab ini juga, tapi lebih tebal lah, 1000 bait, yang tu disiapkan dalam masa 10 hari. Alhamdulillah, dan masih lagi dalam proses untuk dicetak, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada rezeki peluang, nanti akan dicetak, nanti boleh kita baca sama-sama kitab tersebut. Dan kerana kitab yang saya karang itu lengkap sirah Nabi daripada awal Nabi lahir sehinggalah baginda Nabi SAW wafat. Kemudian secara ringkas berkenaan dengan Imam Qutbuddin Al-Qaidri radhiyallahu taala anhu. Beliau dilahirkan pada tahun 821 Hijriah dan wafat pada tahun 894 Hijriah. Dan beliau pernah belajar di beberapa buah negara, dan dilahirkan beliau pada hari Isnin, malam Isnin, pertengahan Ramadan tahun yang kita sebutkan tadi, di Baitul Lahya, min dawahi ad-Dimashq, min dawahi Dimashq. Dan ayahnya wafat, dan beliau hidup dalam keadaan yatim, dijaga oleh ibunya, dan kemudian dijaga oleh bapa saudara beliau yang mendidik beliau dengan ilmu. Dan kemudian beliau belajar ilmu di tempat beliau dilahirkan, di Dimashq, menghafal Al-Quran, menghafal Tanbih Al-Imam Shirazi, menghafal Alfiyah Al-Hadith, menghafal Alfiyah Nahwi, menghafal Mulhatul A'rab, menghafal Mukhtasar Ibnul Hajib Al-Asli, dan selain daripadanya minal mukhtasarat. Ini sya'nu talibil ilm pada zaman tersebut. Waktu kecil lagi mereka telah disibukkan dengan hafalan, hafal matan, hafal Quran, karena diketahui bahawa ilmu, kefahaman dan hafalan, sebahagian daripada ulama seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan seumpamanya mengatakan dia tidak akan berkumpul sekali. Kalau orang ni faham, maka hafalnya kurang. Kalau hafal, pahamnya kurang. Jadi dia tak boleh kumpul sekali, kecuali illa man rahimah rabbuh, dan kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para ulama dan aulia, yang ingatan dan hafalan mereka serta pahaman mereka terhadap hafalan mereka tersebut kuat. Tadi tak ramai yang macam tu. Jadi disebabkan tu pada zaman dulu anak-anak pelajar
yang kecil-kecil disibukkan dengan menghafal terlebih dahulu sebelum mereka belajar memahami apa yang telah mereka pelajari tersebut. Dan beliau belajar juga di Dimash tadi dengan para guru di sana, dan guru-guru beliau melebihi 200 orang. Ini kata ketika beliau menuntut ilmu. Dan beliau juga diberikan taufik oleh Allah menyibukkan diri dengan ilmu hadis dan mendapatkannya sama ada dengan riwayah daripada beberapa masyayikh dan banyak mendengarnya daripada guru-guru yang datang di negerinya beliau ataupun yang datang berziarah ke tempat beliau. Jadi diambil peluang tadi untuk bertemu dengan para ulama dan kemudian membaca kitab dengan mereka. Kemudian ketika beliau pergi ke Ba'labak di Iraq, mendengar pula hadis di sana dan masuk ke Qahirah beberapa kali, dan beliau berhaji di Makkah dan membaca dengan para ulama di Haramain Syarifain, Makkah dengan Madinah, dan menziarahi Baitul Maqdis bukan sekali, banyak kali maknanya, masuk ke Dimyah di Mesir, dan juga turut membaca hadis dengan para ulama di sana dan berkumpul para masyayikh beliau dari timur ke barat. Jadi ini ruhalah dipanggil, ar-ruhalah, ulama yang banyak berziarah dan banyak berjalan mengambil ilmu dengan para masyayikh yang ditemuinya. Jadi ini musafir zaman dulu macam tu. Kita musafir zaman lah, kerja duk pergi tengok bangunan lawa, sungai Ciomel, padahal di Malaysia pun banyak sungai, tapi dia nak pergi ke Switzerland pada tengok sungai. Orang dulu tidak, dicarinya ulama. Karena yang lebih utama pada waktu tersebut adalah ilmu. Jadi kalau nak tengok pemandangan, pada tu lagi. Jadi akhirnya mereka berziarah, pergi musafir dalam masa yang sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata ulama, kalau seorang bermusafir tujuan dia untuk tengok bangunan, nak pergi tengok sungai saja, maka tidak dibolehkan baginya untuk menunaikan salat jamak qasar. Tujuan dia nak pergi tengok bangunan. Sebab tu kalau nak pergi musafir kena betul niat kita. Niat dia apa dia? Tarwih al-qulub, untuk nak tenangkan hati daripada kesibukan. Itu boleh, tak ada masalah untuk kita buat jamak qasar. Tapi kalau pergi semata-mata untuk nak pergi tengok bangunan, pergi ke Venice, Itali, pergi ke mana-mana negara tengok bangunan, katanya duduk dalam ayak, kita kata nak pergi tengok bangunan tu, nak pergi ambil gambar di bangunan tu, tak boleh ambil rukhsah safar. Tak boleh diambil rukhsah untuk melaksanakan solat musafir. Dia kena tukar niat dia. Waktu nak musafir tu kena tukar niat. Jadi kena reti sebelum musafir, kena ada ilmu dulu. Jadi kemudian banyaklah kalau dicerita pasal Imam Qutubuddin Qaidri ini, panjang lebar, dan beliau juga digelar dengan Qadi Qudah, iaitu ketua qadi pada zaman beliau, dan juga menjadi penulis Sir Dimashq, penulis rahsia Dimashq. Ini bekerja dengan pihak kerajaan pada waktu tersebut dan mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, yang dipimpin oleh para masyayikh pada ketika tersebut. Antara yang memimpin Darul Hadis Ashrafiyah antaranya Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, dan beliau juga diberikan oleh Allah peluang mengajar di situ dan juga menjadi wakil bagi Baitul Mal dan menjadi qadi dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini orang bukan kecil orang. Kitab ni dikarang oleh alim, wali, mufti dan juga muhaddis kabir. Jadi di sini juga seorang sufi beliau, sufi. Tamam? Jadi kita orang panggil apa? Ambil peluang. Jadi saya pun sendiri ambil manfaat ketika membaca kitab beliau ini, maka saya pun tulislah sedikit untuk dijadikan panduan oleh kita semua bagi para penuntut ilmu. Angkat atas dia. Kitab angkat atas. Jangan tak di bawah, tak boleh. Baik. Kita baca kitab ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita azan dulu, jangan azan. Ya.